Bersama saya Mas Romalak dalam rentasan berita edisi 1436. Antara paparan utama. PAS nak menang dengan cara berbohong. Dakwah Hadi terhadap amanah yang perlu diperbetulkan. Berikan ruang kepada Anwar. Kerajaan perlu masa bangunkan ekonomi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan bahawa video yang tular di TikTok berlaku sambutan kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor di Johor adalah palsu. Polis Kontingen Johor menafikan kejadian yang tular dalam laman sosial TikTok dengan menggunakan nama akaun Longkai Official 2 berkaitan sambutan kepada Menteri Besar Kedah di Johor pada 26 Ogos 2023 lalu. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, hasil simakan mendapati video tular tersebut adalah berkaitan program KL Munajat bersama Tuan Guru Abdul Somad, Sheikh Alaih Qadir Al-Tohiri dan Nur Ahli Bandar bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 15 Julai lalu. Namun video tersebut telah disunting dengan memasukkan laungan surakan luaskan kuasamu Johor untuk perkongsian oleh pengguna media sosial lain, kata Kamarul Zaman dalam satu kenyataan media. Beliau juga menasihatkan orang ramai agar tidak mudah mempercayai dakwaan yang diperolehi daripada sumber yang tidak sah dan berkongsi maklumat tersebut sehingga boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Terdahulu tular video berdurasi 2 minit dan 6 saat berserta kaption gelombang MB Sanusi bila turun ke Johor, bangkitlah sahabat-sahabat di Johor. Dalam video yang kononnya sambutan kepada MB Kedah di Johor itu kelihatan dengan jelas kompleks daya bumi yang berada di Kuala Lumpur. Susulan itu, Kamarul Zaman berkata polis sudah membuka kertas siasatan serta berusaha mengesan individu-individu yang bertanggungjawab terhadap terbitan video palsu berkenaan. Video tular ini dilihat berunsur provokasi dan fitnah yang boleh mendatangkan tanggapan buruk. Masyarakat dengan perbuatan menyebarkan dan membuat spekulasi palsu adalah menyalahi undang-undang dan boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, tegas beliau. Kes tersebut juga disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Pada hari yang sama video itu tular, calon PAS yang mewakili Perikatan Nasional untuk Dewan Undangan Negeri Simpang Juram, Dr. Muhammad Mazri Yahya dipetik media sebagai berkata adalah salah satu fokusnya untuk memecahkan tembok pemusuhan yang dibawa DAP. Jadi kita ingin memecahkan tembok tersebut dengan mengatakan kepada DAP bahawa PAS ini kita terdiri daripada pelbagai golongan dan kami semua bersedia berkhidmat demi untuk negara, katanya lapor Malaysia Kini. Bekas pemimpin DAP Tan Sri Lim Kit Siang melahirkan rasa terkejut dengan kenyataan Muhammad Masri pada hari penamaannya sebagai calon Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Beliau mempertikaikan kenyataan Muhammad Masri yang mirip Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Adakah calon PAS Simpang Jeram Dr. Muhammad Masri seorang lagi Hadi Awang yang menyebarkan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian tanpa bukti? Soalnya dalam kenyataannya di blognya limkitsiang.com. Kit Siang menjelaskan beliau telah menganggotai DAP selama hampir 6 dekad untuk mewujudkan tembok permusuhan antara kaum tidak pernah menjadi objektif DAP. Malah apa yang berlaku sangat bertentangan dengan dakwaan Muhammad Masri. Sejak pilihan raya umum pertama yang DAP bertanding pada tahun 1969, DAP telah meletakkan calon Dewan Undangan Negeri dan Parlimen daripada berbilang kaum. Dr. Masri mungkin tidak tahu, 2 ahli Dewan Undangan Negeri Melayu dari DAP menang dalam pilihan raya umum 1969.
Saya sendiri dituduh anti-Cina kerana meletakkan Ahmad Noor sebagai calon dalam pilihan raya kecil Gopeng pada 1987. Beliau menjadi MP DAP Melayu pertama pada tahun 1990, bidasnya lagi. Kit Siang juga menyoal sama ada Muhammad Masri tidak tahu DAP mempunyai 3 ahli parlimen Melayu iaitu Syahrizan Johan, Bangi, Sharlina Abdul Rashid, Bukit Bendera dan Yang Safura Othman, Bentung. Adakah dia iaitu Muhammad Masri tidak mengiktiraf mereka sebagai Melayu Muslim? Tempelaknya lagi. Kit Siang turut mengingatkan Muhammad Masri bahawa pengerusi DAP hari ini, Lim Guan Eng, telah dipenjarakan pada tahun 1998 kerana mempertahankan maruah seorang gadis Melayu dan mengorbankan kerusi Parlimen Bandar Melaka yang dipegangnya. Beliau juga mengingatkan Muhammad Masri bahawa DAP membantu PAS ketika darurat di Kelantan pada tahun 1977. Hadi membalas budi dengan membuat kendakwaan liar bahawa DAP anti-Melayu, anti-Islam, anti-raja-raja Melayu, komunis dan mempromosi Islamofobia tanpa bukti, sindirnya. Malah Abdul Hadi dalam kempennya di pilihan raya kecil Johor meneruskan dakwaan liarnya dengan fitnah kononnya pimpinan DAP meminta PAS untuk membuang Islam dalam perjuangannya untuk meneruskan kerjasama antara PAS dan DAP. Pada masa yang sama, PAS bersekongkol dengan parti gerakan yang jelas anti-hudud, anti pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernacular dan anti pengajaran hadis Nabi SAW kepada murid-murid Islam. Hebat sungguh cara pemimpin dan penyokong PAS berbohong. Pengurus kempen Presiden Amerika Syarikat pun mungkin geleng kepala kerana kagum dengan kerja propaganda gerombolan penfitnah ini. Sebagai parti yang memperjuangkan Islam, PAS sepatutnya patuh kepada Rasulullah SAW yang bergelar Al-Amin, seorang yang jujur dan mengambil contoh serta teladan daripada baginda. Peringatan ini turut dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana kalian hendak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa pengikut ke dalam syurga jika fitnah dan pembohongan menjadi kaedah untuk menuai kemenangan? Selepas pemergian almarhum Tan Sri Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, PAS berada dalam keadaan yang amat menyedihkan. PAS dikuasai oleh pemimpin berjiwa dan berfikiran takfiri yang sering kali dinafikan mereka, namun itu satu kebenaran. Fahaman amanat Haji Hadi makin terserlah apabila wujud perbezaan pendapat di kalangan kepimpinan PAS, khususnya selepas PRU 13 2013 yang menyaksikan Pakatan Hak Rakyat PR masih belum berjaya memerintah Malaysia. Kepimpinan Haji Hadi memilih untuk membiarkan PR terbubar disebabkan 2 faktor utama. Pertama, takut kalah dalam PRU 14 kerana sudah hilang keyakinan dapat menjadi kerajaan persekutuan menerusi pilihan raya bersama PR. Kedua, Haji Hadi tahu bahawa jika terus kekal bersama PR yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, peluang PAS untuk menjadi PM adalah sangat sukar kerana perlu terlebih dahulu menafikan Anwar. Keputusan PRU 14 membuktikan sebaliknya, bekas-bekas pemimpin PAS termasuk bekas timbalan Presiden PAS sendiri, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu bersama Allahyarham Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah dan Haji Khalid Abdul Samad telah dilantik sebagai Menteri Penuh di samping 5 pemimpin amanah juga telah dilantik sebagai timbalan menteri. Menurut Aiman Atira Al-Jundi yang mewakili Awan Nasional, Parti Amanah Negara, Pakatan Harapan ini dengan sendirinya menepis dakwah Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menuduh bahawa penubuhan amanah kerana takut kalah. Bahkan keputusan PRU 14 itu adalah bukti bahawa pandangan kami semasa masih bersama di dalam PAS adalah benar. Perlu diingat, majoriti kepimpinan PAS yang menggerakkan amanah merupakan aktivis dan arkitek pembangunan PAS itu sendiri. Kemenangan amanah dan PH mengakibatkan kemarahan bukan kepalang, itulah yang menjadi pendorong khususnya bagi Haji Hadi sendiri mengatur rencana bagi menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang amanah bekas PAS sebahagian daripadanya, ujar ahli parlimen Sepang itu dalam coretan di Facebooknya. Ternyata pergeseran PAS di dalam PR asalnya bukan di antara PAS dan DAP,
tetapi sebaliknya adalah di antara PAS dan PKR, atau lebih tepat adalah antara PAS dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu sebenar adalah Haji Hadi tidak boleh menerima pandangan dan kepimpinan orang lain. Keputusan majoriti AJK PAS Pusat pun dilanggar. Tiada lagi disiplin organisasi dan akhlak berjemaah yang dahulunya diajar oleh kepimpinan terdahulu PAS. Segalanya hanyalah tentang apa Haji Hadi dan pengikut-pengikutnya mahu dan percaya. Tambah Aiman, perbezaan pendapat di dalam PAS gagal diuruskan secara ukhuwah berjemaah lebih jauh daripada ukhuwah Islamiah. Bermula segala usaha pembunuhan karakter dan label-melabel. Haji Hadi sendiri mencabar yang tidak bersetuju dengannya agar keluar tinggalkan PAS. Pada masa yang sama, pengikut-pengikut terus menjalankan pelbagai provokasi dan buli dengan fitnah dan adu domba dijadikan sesuatu yang halal. Sifat takfiri telah membunuh jati diri mukmin, yakni Muslim yang baik dan beriman. Sementara Haji Hadi memilih untuk hanya berdiam diri dan gagal menegur tindakan-tindakan kuluk yang dilakukan oleh para pengikutnya ke atas majoriti kepimpinan dan aktivis PAS yang kemudiannya disingkirkan dengan cara yang cukup licik dan jahat dalam siri kempen pilihan raya yang berat sebelah, syarat dengan fitnah dan adu domba, tegas beliau lagi. Tahukah anda, dalam segala kerosakan dan kebecatan yang ada di dalam PAS di bawah kepimpinan Haji Hadi, kegagalan menzahirkan perjuangan Islam yang penuh rahmah, kegagalan memastikan uswah dan kudah akhlak yang mulia, maka tiada jalan lain selain hijrah. Hijrah itu adalah jalan keluar daripada semua yang dibenci dan cuba dibunuh semahu-mahunya oleh kepimpinan Haji Hadi. Jika sebelumnya saya antara orang yang tidak percaya akan betapa wujud dan jahatnya amanat Hadi di Banggol Peradong itu, malangnya pada tahun 2015, jujur saya antara yang sangat terkesan dan melihat sendiri bagaimana amanat itu telah menjadi bukan sekadar sejarah, sebaliknya menjadi sebahagian sikap, jiwa dan jati diri PAS di bawah kepimpinan Haji Hadi dan para pengikutnya. Kongsi Aiman dengan penuh rasa kesal. Para walaun sila buka mata dan bisikkan ke telinga Hadi bahawa sesungguhnya tiada siapa yang boleh menyelamatkan kita semua dan Malaysia daripada budaya fikir, sikap khawarij dan tindak takfiri PAS di bawah kepimpinan Haji Hadi dan pengikutnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan inayahnya kepada kita. Kepada Allah bertumpu segala doa, usaha dan tawakal. Noktah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau bercita-cita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara kuasa ekonomi dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lagi, sekaligus menjadikan Malaysia kembali menjadi harimau Asia yang disegani di peringkat antarabangsa. Beliau berkata pada masa ini Malaysia sudah semakin baik dan kestabilan politiknya yang kian kukuh telah menarik minat banyak pelabur luar untuk melabur di negara ini. Katanya sebagai contoh kesediaan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inch Elon Musk berbincang dengan beliau untuk menzahirkan komitmen membuka ibu pejabat syarikat itu di Cyberjaya tahun ini. Anwar berkata ia merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi termasuk ekonomi madani yang diamalkan Malaysia selain kepimpinan telus kerajaan perpaduan. Dalam masa yang sama, Anwar menegaskan ketidakstabilan ringgit ketika ini bukan disebabkan Malaysia tidak mempunyai Menteri Keuangan sepenuh masa. Menyangkal dakwaan ahli parlimen bacok dari PAS Muhammad Syahir Cik Sulaiman sebelum ini, Perdana Menteri berkata kejatuhan ringgit disebabkan pelbagai faktor antaranya kekangan antarabangsa. Suruh orang yang cadang itu baca laporan ekonomi dan keuangan bukannya laporan PAS, katanya di Petik Harian Metro Jun lalu. Beliau berkata demikian sebagai membalas kenyataan Muhammad Syahir yang menyatakan bahawa kejatuhan ringgit disebabkan Malaysia tidak memiliki Menteri Keuangan sepenuh masa. Muhammad Syahir dilaporkan berkata dalam tempoh 6 bulan ini, ringgit menyusut berbanding dolar Amerika Syarikat AS dan mata wang lain sehingga mencecah paras RM4.60 berbanding $1 AS dan dijangka boleh mencecah paras RM5 jika tidak dikawal. Sebelum ini, Bank Negara mengaitkan punca penyusutan ringgit berbanding dolar AS disebabkan ketidaktentuan ekonomi global seperti isu siling hutang
di negara itu dan tekanan kepada kedua-dua sektor perbankan AS dan Eropah. Bank Pusat itu mengingatkan bahawa prestasi ringgit berbanding dolar AS atau mana-mana mata wang tidak menunjukkan prestasi ekonomi Malaysia yang dijangka terus berkembang 4 hingga 5% tahun ini. Sebagai respon tentang isu ekonomi negara, Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah supaya lebih banyak masa diberikan kepada Perdana Menteri untuk membangunkan ekonomi negara. Sultan Ibrahim bertitah baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar. Ia berikutan masalah krisis keuangan yang didepani oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar ketika ini amat mencabar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan kerajaan selepas memegang jawatan. Saya percaya beliau memerlukan lebih banyak masa. Titah baginda dipetik pelbagai media Sabtu lalu. Selain itu, baginda turut melahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Anwar ke China pada awal tahun ini berjaya membawa kembali banyak hasil positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Delegasi lawatan yang bermula pada 29 Mac hingga 1 April itu menyaksikan Malaysia memperolehi komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit dari China. Dalam perkembangan yang sama, Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Co Limited. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah baginda mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberikan cadangan kepada beta. Titah baginda. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku MM2U di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutamanya dalam penilaian semula program MM2U semasa kerana fasa kedua program itu tidak mesra permohonan dan fasa ketiga lebih buruk lagi. Titah baginda. Demikian pandangan dan respon mereka yang bijak, pandai dan arif tentang tadbir urus negara, bukan hanya sekadar melempar tomahan dan fitnah. Paling menjengkelkan apabila ada pihak yang sentiasa meratip modal kejatuhan kerajaan atau langkah tebuk atap yang diusahakan mereka setiap hari demi memastikan Malaysia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Betapa hinanya hati manusia sebegini, sanggup melihat negara huru-hara, sanggup melihat pelabur lari, sanggup juga melihat rakyat menderita miskin asalkan mereka berada di puncak kuasa. Paling malang apabila ia dilakukan oleh golongan yang mendakwa mereka adalah ulama dan pemegang kunci syurga sedangkan terbukti pernah gagal dalam mentadbir negara. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah pendajal negara Perikatan Nasional. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China awal tahun ini membawa kembali beberapa hasil positif dan ini sedikit sebanyak melegakan Sultan Johor Sultan Ibrahim. Bagaimanapun, baginda mengakui cabaran keuangan yang dihadapi oleh pentadbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan kerajaan selepas mengambil alih. Titah Sultan yang percaya bahawa Anwar memerlukan lebih banyak masa. Sultan Ibrahim bertitah demikian dalam satu temu bual disiarkan Sinchu Daily Sabtu lalu. Ketika ditanya mengenai situasi politik semasa di negara ini, Sultan menyatakan bahawa terdapat trend radikalisme yang semakin meningkat dan baginda mengkritik beberapa ahli politik jika berkuasa akan menjejaskan sistem sedia ada. Bagaimanapun, Sultan Ibrahim memberi jaminan terhadap kebimbangan masyarakat Cina yang sering dilabel sebagai pendatang asing. Anda mempunyai Sultan anda, titah baginda. Keyakinan Sultan Johor itu menunjukkan sikap baginda yang tidak memihak kepada radikalisme atau pihak yang membawa masalah kepada negara. Sebelum wabak 5 tahun lalu, saya menyebut bahawa virus sedang merebak di Johor yang lebih berbahaya daripada Zika. Kemudian virus yang tiada penawar ini menjadi lebih teruk daripada virus COVID-19 yang kita tahu sekarang. Virus ini adalah virus divisif jelasnya. Pada masa yang sama, baginda memberi jaminan akan melindungi semua rakyatnya tanpa mengira kaum. Walau apa yang berlaku, saya akan sentiasa bersama rakyat saya. Kami akan datang bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Itulah semangat orang Johor, titah baginda.
Divisive bermaksud tingkah laku yang mengganggu dan mengganas. Sudah tentu istilah itu tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepada Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP. Ini kerana Sultan Ibrahim sudah 3 kali berkenan menerima menghadap Menteri Pengangkutan yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siuk Fook. Kali terakhir ialah ketika Anthony Loke menyerahkan sendiri nombor plate kenderaan FF1 kepada Sultan Ibrahim pada 11 Jun lalu. Pagi tadi, saya menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim untuk mempersembahkan secara simbolik nombor plate FF1 kepada tuanku yang merupakan pemilik nombor khas unit tersebut. Tuanku telah berkenan untuk membayar kepada kerajaan sebanyak 1.2 juta ringgit untuk nombor khas tersebut. Untuk rekod, bayaran 1.2 juta ringgit merupakan nilai tertinggi yang pernah dikutip setakat ini oleh kerajaan untuk pendaftaran satu nombor plate kenderaan. Bayaran ini menjadikan jumlah kutipan hasil kerajaan untuk nombor siri FF meningkat kepada 35.4 juta ringgit. Tulis Anthony Loke menerusi perkongsian di laman Facebooknya yang disertai dengan gambar Sultan Ibrahim bersamanya. Kali pertama Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Anthony Loke ialah pada 16 Disember 2022. Dalam satu hantaran di laman Facebook, Sultan Johor dinyatakan bahawa Sultan Johor terima menghadap Menteri Pengangkutan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Menteri Pengangkutan yang berhormat Anthony Loke Siuk Fook pada hari ini, iaitu pada 16 Disember. Pertemuan bersama baginda tuanku Sultan berlangsung di Johor Bahru. Yang berhormat Anthony Loke kembali dipilih sebagai Menteri Pengangkutan di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetamu kehormat turut diraikan dalam satu majlis santapan pagi bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Sementara itu, Anthony Loke yang hadir berdasi lengkap dan bersongkok turut berkongsi kembali gambar pertemuan tersebut di Facebooknya dengan hantaran ringkas, menjunjung kasih tuanku, daulat tuanku. Tiada langsung kenyataan membanggakan diri sendiri atau partinya, hanya ketaatan kepada Raja-Raja Melayu yang dizahirkan menerusi ungkapan daulat tuanku. Justru, jika benar DAP membina tembok permusuhan seperti yang didakwa oleh calon Perikatan Nasional dari PAS, Dr. Muhammad Masri Yahya, adakah Sultan Ibrahim akan meraikan Anthony Loke? Mungkin Muhammad Masri atau walaupun PAS boleh berkongsi gambar berapa kali pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin ketika menjadi Perdana Menteri dan timbalannya Duta Khas ke Timur Tengah bertaraf Menteri Tan Sri Abdul Hadi Awang menghadap Sultan Johor. Media melaporkan bahawa Malaysia memperolehi komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit dari China. Johor pula mendapat pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Co Limited. Sultan Ibrahim selaku Sultan Johor memahami kesukaran yang dihadapi Anwar untuk memperbetulkan semula kerosakan ekonomi yang berlaku kepada negara. Jelas, baginda mengiktiraf kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Justru, tidak adakah rasa malu pemimpin Perikatan Nasional yang saban hari meratib kononnya ini bukan kerajaan perpaduan dan kerajaan ini gagal walaupun baru 9 bulan memerintah negara. Sedangkan merekalah yang selama hampir 33 bulan berkuasa menerusi tebuk atap tanpa hala tuju sehingga pelabur asing termasuk dari China terhenti atau melarikan diri dari negara ini. Perikatan Nasional janganlah cuba memperbodohkan rakyat Johor. Kerana rakyat yang setia kepada Raja-Raja Melayu sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Basra Malak, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.